apabila pesakit datang untuk memberitahu kita permasalahan itu, mereka boleh datang ke klinik kesihatan yang biasa atau mana-mana pengambil perubatan, dan mereka akan dirujuk ke hospital besar ataupun ke klinik besar seterusnya. Seperti kalau di Kota Baru ni, daripada klinik kesihatan bandar mungkin dirujuk ke Kota Baru Hospital Raja Perempuan Zainab II, ataupun terus ke hospital USM. Apabila dia datang ke klinik kita, selalunya di klinik pakar pembedahan, yang mana kita akan ambil kita panggil history lah, cerita daripada pesakit, dan juga berapa lamakah simptom-simptom itu ada, dan kita akan periksa untuk tanda-tanda yang disebutkan tadi, yang mana seperti benjolan ataupun cairan keluar daripada puting, dan kita akan tanya sedikit sebanyak tentang risiko sama ada pesakit ni boleh mendapat kanser payudara ke tidak, seperti ada ketidak keluarga yang mempunyai masalah yang sama ada dia datang haid awal ataupun menopause lambat, pernah ambil pil perancangkah ataupun hormone replacement therapy. Selepas itu kita akan hantar pesakit untuk pemeriksaan. Kita akan periksa untuk sahkan ada ketulan, macam manakah morfologi ketulan tersebut, dan juga kita akan periksa kelenjar di ketiak, dan juga periksa bahagian lain seperti tulang belakang dan juga paru-paru dan juga abdomen, yang mana mungkin ada pembesaran pada hati yang menunjukkan kemungkinan besar ianya dah merebak. Okey, jika sesudah itu selalunya kita akan completekan, kita panggil triple assessment. Triple assessment ni adalah tiga cara untuk kita diagnose kesan kanser payudara ini secara keseluruhan, yang mana bila kita dah buat ketiga assessment ni, kemungkinan besar yang payudara itu mungkin adalah kanser payudara adalah 90 hingga 100%. Tadi kita dah tanya tentang cerita dan juga periksa pesakit, itu salah satu padanya, yang mana ia adalah cabang klinikal. Satu lagi adalah cabang radiologi, dan satu lagi adalah cabang histopatologi, yang mana kita memerlukan sedikit sel daripada ketulan tersebut untuk membuktikan ataupun sahkan yang ianya adalah kanser payudara. Dan salah satu daripadanya ialah triple assessment ialah imaging ataupun radiologi, yang mana akan diterangkan oleh Dr. Johara. Ianya melibatkan selalunya sama ada mammogram ataupun ultrasound, atau kedua-duanya sekali, ataupun MRI atau nama lainnya magnetic resonance imaging. Bagi mengesahkan sama ada setiap ketulan ataupun yang dirasa oleh pesakit itu sama ada ianya adalah kanser atau tidak, biasanya kita melakukan pemeriksaan yang dipanggilkan pemeriksaan radiologi. Di dalam pemeriksaan radiologi, kita ada beberapa pemeriksaan yang boleh dijalankan seperti mamografi, ultrasound dan MRI. Setiap satunya mempunyai fungsi yang berlainan dari segi cara untuk mengesan setiap pesakit. Di Pestari, bagi pemeriksaan radiologi, apa yang berlaku jika pesakit datang untuk mendapatkan konsultasi berkenaan dengan masalah yang dialami, kita akan setelah kita mengambil sedikit history, kita akan suggest pemeriksaan radiologi yang sesuai untuk pesakit tersebut. Okey, contohnya jika pesakit yang berumur 40 ke atas, kita akan cadangkan membuat mamografi. Dan setelah membuat pemeriksaan mamografi, dan jika kita dapati beliau memerlukan pemeriksaan lanjutan, kita akan terus membuat pemeriksaan ultrasound. Dari pemeriksaan ultrasound, jika kita dapati terdapat ketulan yang perlu kita ambil tisu, kita akan buat pada hari yang sama. Jadi bezanya, uniknya di pusat kami dapat memberikan perkhidmatan yang sangat cepat.
Bermakna pada hari yang sama kita boleh buat mamografi, kita boleh buat ultrasound dan kita boleh buat biopsi pada hari yang sama. Okey, setelah kita buat biopsi, kita akan hantar tisu tersebut kepada Jabatan Patologi untuk dianalisa bagi mendapatkan pengesahan sama ada sel tersebut adalah jenis kanser ataupun tidak. Dan kita akan bagi temu janji dalam masa 2 minggu untuk review result tadi. Dan dalam masa 2 minggu tadi, pesakit akan berjumpa dengan doktor pakar pembedahan, dan pada masa itu pesakit itu dah pun mendapat keputusan sama ada ketulan tadi adalah kanser ataupun tidak. Salah satu step yang penting selepas diagnosis ialah staging. Staging adalah untuk meletakkan pesakit pada tahap mana. Staging ini adalah untuk melihat sama ada barah itu telah merebak ke tempat lain selain daripada kelenjar di axilla ataupun di paru-paru, di hati ataupun di tulang belakang ataupun di tulang-tulang yang lain. Setelah prosedur staging dijalankan, selalunya prosedur staging dijalankan menggunakan CT scan ataupun dan juga bone scan untuk melihat tulang. Pada masa yang sama, pesakit-pesakit akan diberikan pelan perawatan. Pelan perawatannya adalah bergantung kepada saiz ketulan kanser payudara sewaktu pesakit mula berjumpa kita. Saiz tu selalunya kita punya saiz yang kecil tu dikira kurang daripada 4 cm, dan selepas itu kita panggil agak besar, yang mana mungkin perawatannya akan menjadi sedikit berbeza. Jika pesakit mempunyai ketulan yang kecil, kita boleh tawarkan perawatan yang mana kita boleh tawarkan 3 perawatan yang boleh dipilih oleh pesakit. Satu daripadanya dipanggil wide local excision. Wide local excision adalah buang ketulan payudara itu sendiri dan juga sedikit sel normal di sekitar benjolan ketulan kanser tadi, yang mana normal sel itu kena keliling kita punya kanser payudara. Dan juga pembedahan tersebut akan dikembarkan dengan pembuangan sel-sel lemak dan juga kelenjar limfa di ketiak. Itu kita panggil wide local excision dan axillary dissection. Ada juga sekarang jika kanser tu masih kecil, yang mana dia bersaiz kurang daripada 3 cm selalunya, kita dan tiada kelenjar di ketiak semasa mula-mula di kesan, mungkin kita boleh jalankan juga perawatan sentinel lymph node biopsy. Tidak semua kelenjar di ketiak perlu dibuang, hanya sedikit sahaja yang dikesan menggunakan radioaktif technetium ataupun satu lagi kita panggil blue dye ataupun dawat biru. Yang tu tidak dapat dilakukan di sini, tapi boleh dilakukan di pusat-pusat lain. Lepas tu perawatan pilihan kedua ialah mastektomi. Mastektomi itu bila kita kena buang semua payudara itu, dan ianya juga dikembarkan dengan kelenjar di ketiak, yang mana ianya perlu dibuang memang untuk semua kanser payudara ini. Dan pembedahan ketiga dan keempat yang boleh dilakukan ialah sama ada pembedahan yang seperti wide local excision, tapi dia ada pemusingan tisu-tisu di breast ni, kita panggil oncoplastic surgery, untuk membina semula payudara supaya tidak sengit-bengit selepas kita buang sedikit tisu kanser dan juga tisu payudara yang normal. Dan pembedahan keempat ialah mastektomi dan axillary dissection. Kita kembarkan pula dengan reconstruction, yang mana pakar bedah plastik dapat memberi sumbangan tenaga di mana mereka membina semula payudara seperti yang asal, sama ada menggunakan implan ataupun autologous transplant daripada badan kita sendiri.